Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma'anna mushtaqul liman ya waiha qalbi mastatab Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma'anna mushtaqul liman ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqa wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qauluhu qaulul musannifi bi janibil madluli. Situ dah. Betul. Jadi musannif dia kata melainkan bahawasanya aku mendatangkan dengan dalil bi janibil madluli. Nah, di tepi madlul, di tepi benda ditunjuk oleh dalil, itu makna madlul. Ai nak tafsir bilasqihi. Tu bijanibi ai bilasqihi, dengan depeknya. Itu bilasqihi, nah ilsa maknanya. Nah, dengan berdepeknya madlu, itu makna bijanibil madlu, di tepi madlu dengan depek. Depek dengan madlu. Nah, tiap-tiap kali orang panggil wak mari madlu, ai selalu dalil. Dalil duduk mana? Depek dengan madlu, berdempek dengan madlu. Bihaitsu, dengan sekira-kira yakunu. Tu adalah ia depek itu. Boleh tak?
Adalah ia dalil pun boleh, ada ia mendatang pun boleh. Ada ia itian pun boleh. Ada ia dalil tu boleh. Ada ia depek boleh. Sah belaka tu. Nah. Bihaitsu yakunu, dengan sekira-kira adalah ia mendatang tadi tu, itian boleh. Adalah ia dalil tadi boleh ke? Adalah ia depek tu min ghairi fasili, daripada ketiadaan bercerai, berpisah. Bainahuma, di antara keduanya, ai bainad dalil wal madlul. Kalau gitu orang panggil ilsa' boleh kan ni. Tu depek tu setara mana? Wa zalikal ilsa' musawwarun bihaitsu yakunu, dengan sekira-kira adalah ia ilsa' tu depek dari tu min ghairi fasilin bainahuma, daripada ketiadaan bercerai di antara keduanya, di antara dalil dengan madlu, tak bercerah. Nah, wak mari madlu selalu dah dalil. Tak ada bercerah di antara dalil dengan madlu. Tu dah. Wal janibu, ni tak ada apa lah ni. Nah, wawu isti'naf. Isti'naf lil bayan, nak menyatakan janib dia pula apa. Wal janibu, dan bermula janib, bermula tepi-tepi ni kal jambi, seperti lambung lah. Tu lambung. Wal janabati, tu seperti lambung. Wal janabati, dan janabah. Muharrakatan, hal keadaan dibariskan. Gitu muharrakatan, hal keadaan dibariskan. Ini dibariskan nun tu. Gitu. Wal janabah, bukan wal janbati, bukan. Itu hal bagi hal bagi al janabati. Wal janibu, dan bermula janib, tepi-tepi ni kal jambi, seperti jambi, lambung. Wal janabati, dan seperti janabah. Janabah tu hal keadaan muharrakatan, yang dibariskan, dibariskan nunnya. Gitu. Dibariskan nun tu. Takut kita baca janbatinya. Nah. Bukan janbati dah. Janabati. Itu muharrakatan ainuni. Nah, dibariskan iaitu nun dia tu. Kalau gitu jambi, jambung ni ialah syikul insani, lambung bagi manusia. Wa ghairihi, dan lain daripadanya, lain daripada insan, lain daripada manusia. Tu kata jambung tu ialah syikul insan, lambung bagi seorang manusia atau lain daripada manusia. Kama fil qamusi, seperti mana barang yang didapatkan dalam qamus muhit. Wahina idzin, dan pada ketika itu, wahina iz, wahina iz janib bimakna syik, bimakna syikul insan. Itu. Dan ketika itu, ketika mana janib tu dengan makna syikul insan, tepi atau lambung bagi seorang manusia, yakunu, adalah, yakni jadilah, fil kalamil musannifi, pada kalam musannif tu, isti'aratum bil kinayah. Jadi isti'arah bil kinayah lah pula ya. Jadi isti'aratum bil kinayati. Jadi isti'arah bil kinayah. Lagu mana isti'arah bil kinayah? Haitsu syabbahal madlul, sekira-kira menyerupalah oleh musannif tu madlul tu bi syai'in, dengan sesuatu, lahu yang ada baginya syai' tu janibun, ada lambung, ada tepi. Haitsu, sekira-kira, syabbaha, menyerupalah oleh musannifu al madlula, akan madlul tu. Musannif mentashbihkan madlul tu, jadi madlul tu jadi musyabbah. Nampak tak? Bi syai'in, dengan sesuatu. Sesuatu tu apa? Musyabbahu bih. Sesuatu apa? Lahu yang ada baginya syai' tadi. Musyabbahu bih tu janibun, lambung.
Tu jadi musannif menyerupakan madlul dengan sesuatu yang ada bagi sesuatu tu lambung. Itu tepi. Dah. Tu jadi syai' yang ada janib, sesuatu yang ada lambung tu orang panggil musyabbahu bih. Nah, madlul tu orang panggil musyabbah. Dah. Musannif menyerupakan madlul dengan sesuatu yang ada janib tu tashbihan, akan sebagai menyerupakan madmuran, mudmaran. Tu mudmaran fi nafsi, yang tersembunyi dalam hati. Ni sebiji macam mula-mula kita ada ingat tak? Tu isti'arah bil kinayah ni. Kemudian wa hadzafa ismal musyabbah bihi. Menghazaflah wa hudhifa boleh. Wa hudhifa ismul musyabbah bihi, atau wa hazafa ismal musyabbah bihi, boleh tak? Dan telah menghazahlah siapa oleh musannif tadi tu isma akan nama bagi musyabbah bihi. Mana syai' lahu janib tadi tu, itu orang panggil nama bagi musyabbah bih. Musyabbah bih tadi tu syai' lahu janibun, sesuatu yang ada baginya lambung. Dihazah kau panggil syai' lahu janib tadi tu, dibuai kau orang panggil nama sesuatu yang ada baginya lambung. Wa asbata syai'an, dan mempertetap mana mensabitlah. Wa asbata, dan mensabitlah oleh musannif syai'an, akan sesuatu min lawazimihi, daripada lazimnya lazim syai'. Apa? Wahwa, dan ia lawazimu syai' al-janibu, ialah janib. Tengok dah. Itu orang panggil isti'arah bil kinayah. Jadi musannif dia menyerupakan madlul. Madlul tadi musyabbah dengan syai' yang lahu janib. Itu. Jadi syai' lahu janib tu musyabbah bih. Dia tasbih tadi tu akan sebagai tasbih yang terkandung dalam perut dia, dalam hati dia. Itu. Kemudian dibuat ke syai' tadi tu. Ismal musyabbah bihi tu dibuat ke. Iaitu syai' tu dibuat. Kemudian disabaitkan sesuatu yang lazim daripada syai' hak dibuat tadi tu. Apa? Iaitu janib tadi. Maka tu orang panggil isti'arah bil kinayah. Habis situ. Baik. Qauluhu qaulul musannifi wazirtuhu, dan aku tambahi. Allah berkata ataitu, aku mendatangkan. Tu. Jadi bukan setakat tak sama dengan Syekh dengan Syekh Sanusi itu pada pihak takriril, pada pihak orang panggil mendatangkan dalil bijani bil madlul. Bahkan pula ada lagi hak tak sama dengan Syekh Sanusi. Karena dulunya dia kata aku nahiyan nahwal allamati Syekh Sanusi fi takriril barahini. Aku menuju akan sebagai tujunya Syekh Sanusi di dalam menghuraikan hujah-hujah. Ghaira anni, akan tetapinya aku apa lagi? Hak tak serupa. Selain daripada aku mendatangkan dalil didepekkan dengan madlul, selain daripada tu tak sama lagi aku dengan Syekh Sanusi. Wazidtuhu, dan menambahlah olehku akan dia akan dalil. Aku tambah lagi dalil. Jadi kalau Syekh Sanusi tu sikit tu, aku tambah lagi jadi banyak dalil gitu. Kenapa tu aku tambahkan dalil? Taudihan ai li ajli taudihi, kerana nak menyatakan gitu. Taudihan ai tabyinan, nak menerangkan. Tu ilat pada kata ziktuhu dah. Aku tambahkan dalil tu kenapa? Taudihan ai tabyinan, kerana nak menyatakan, kerana nak menerangkan, nak menghuraikan. Kama tu ay wazalika taudih bermakna tabyin tu kama yu'khazu ay yufhamu, seperti mana barang yang difahamkan minal qamusi, daripada qamus muhit. Tu nak menyatakan apa? Qauluhu qaulul musannifi lil ilmi. Nak menyatakan, nak menerangkan bagi ilmu. Bukan.
Bukan. Lam pada kata li ilmi tu illatun li kullin min qawlihi ataitu. Gitu dah. Jadi gini, melainkan bahawasanya aku ni tak sama dengan Syekh Sanusi, aku mendatangkan dalil berdepek sama dulu. Satu. Kemudian aku menambahkan lagi dalil itu sebagai keterangan, sebagai kenyataan. Kerana apa tu? Aku mendatangkan dalil di tepi madelu dan aku menambahkan lagi kenyataannya bagi dalil li ilmi bi qusuri hadzal talibi. Tu. Karena aku tahu, karena pengetahuanku dengan kurangnya faham ini orang yang menuntuti. Kalau gitu li ilmi, kerana pengetahuanku ai illatun li kullin, ialah sebagai illat bagi tiap-tiap. Tiap-tiap daripada apa? Min qaulihi, daripada perkataannya musannif ataitu. Kenapa aku mendatangkan dalil itu berdepek dengan madlu? Satu, illat dari situ. Ilah. Wa qaulihi, atau pada kata qaulihi. Illat bagi juga ialah sebagai illat juga bagi qaulihi, bagi perkataannya musannif, wa zidtuhu ilah, dan aku menambahkan dia dalil itu sebagai kenyataan, keterangan. Gitu dah. Wa aqsaru min hadza an taqula illatun liqauli ghaira anni, dan aku rengkahkan dan diperengkahkan min hadza, daripada ini. Daripada mana? Daripada kaunihi lil ilmi itu illatan likulli min qaulihi ataitu wazituhu. Dah. Dah tu, Nabi tu. Wa aqsaru, dan yang terlebih rengkah. Kalau nak kata illat dengan terlebih rengkah boleh tak? Wa aqsaru, dan terlebih rengkah min hadza, daripada ini, daripada keadaan li ilmi itu illatan, menjadi illat min qaulihi ataitu wazitu tu antakula, oleh bahawa engkau katakan apa? Li ilmi itu illatun li qaulihi, ialah menjadi illat bagi perkataannya musannif ghaira anni. Reka lagi. Tu nampak tak? Jadi li ilmi ni boleh jadi illat tiga. Kalau kita kata orang panggil illat bagi ataitu dengan wazituhu, panjang. Kalau nak perengkah buat jadi illat bagi ghaira anni boleh. Jadi aku tujukan akan sebagai tuju Imam Sanusi, kata ya. Fa ajabtuhu, maka aku memperkenankan akan permintaan tu ila zalika, kepada menulis kitab tauhid nahian, hal kada aku tujukan nahwal allamati Syekh Sanusi, akan sebagai tujunya Syekh Sanusi fi takriril barahini, pada nak menulis, pada nak menghurai, nak menghuraikan dalil-dalil hujah-hujah. Ghaira anni, melainkan bahawasanya aku. Gitu. Kerana apa? Melainkan bahawasanya aku, akan tetapinya aku ni tak serupa dengan Syekh Sanusi. Li ilmi. Boleh tak? Ilak situ selalu boleh. Nak ilak ataitu dengan wazituhu pun boleh. Dan terlebih ringkahnya ilak pada kata ghaira anni selalu. Itu maksud nak sebut situ. Jadi wa aqsaru, dan yang terlebih ringkah min hadhihi, ay min hadhihi kauni li ilmi illatan li kulli ataitu wazituhu antakula, oleh bahawa engkau katakan apa? Li ilmi ni illatun, ialah menjadi illat lah ia li qaulihi, bagi perkataannya musannif ghaira anni. Cukup rekah. Kenapa aku tu tak serupa dengan Syekh Sanusi? Tu akan tetapinya aku tak serupa Syekh Sanusi. Kenapa? Li ilmi kusuri hadzal talibi, kerana aku tahu dengan kurang pahamnya ini penuntut ilmu. Itu lagi rekah, ilak situ lagi rekah. Jadi tak ada hal lah nak ilak pada kata ataitu. Kenapa aku mendatangkan dalil itu berdepek dengan madlub, dan kenapa aku menambahkan dalil itu akan kenyataan, penghuraian, keterangan. Boleh juga nak ilak situ. Ilmi kusuri hadzal talibi, boleh sah. Ataupun kenapa aku ni tak serupa dengan Syekh Sanusi, tu li ilmi kusuri hadzal talibi, boleh ke? Sah belaka. Jadi ilak mana-mana boleh.
Qauluhu qaulul musannifi biqusuri ilah. Tu dengan sebab sababiyah. Dengan sebab kurang. Kurang apa? Biqusuri ai fahmi lah. Dengan sebab kurang faham. Hadzat talibi, ini penuntut ilmu. Ai nak tafsir apa makna kusur? Ai ajzihi, lemahnya talib, lemahnya penuntut ilmu. An daripada ayyata ammala, bahawa memperhati dengan halusi fil ibarati su'bati, pada segala ibarat yang payah. Dah. Itu maksud. Tu jadi kalau kiranya zaman Syekh Muhammad Fadali ni, Syekh Muhammad Fadali kata, penuntut ilmu zaman tu pun lemah dah, dia kata. Nak memperhati dengan halusi pada ibarat-ibarat yang su'bah. Apa ibarat-ibarat yang payah. Tetapi lemah orang zaman itu tu tak seperti lemah orang zaman kita lah. Sebab itulah nama kitab Kifayatul Awam pun, awam pada zaman tu tak serupa dengan awam pada zaman ni. Kenapa kita tak serupa? Awal-awal buka kitab tu kita cerita dah kan. Syekh Muhammad Fadali ni daripada Giza ke Masjid Azhar tu naik hima. Naik teksi hima, zaman dulu teksi hima. Tidak mati Syekh Muhammad Fadali ni, melainkan semua pengangkut hima tu semuanya jadi ahli kalam. Ni. Jadi ulama kalam lah ke apa? Bercakap sama sifat 20, bercakap bab umurul ammah, aqwanul arba'ah, hukumul aqliyu. Dah tu ni. Arak, jirim, jisim. Duk cakap benda gitu. Akhirnya semua driver teksi hima tu jadi ahli kalam. Tu. Itu awam pada zaman tu. Jadi jangan katakan awam pada zaman tu sama dengan awam pada zaman kita. Awam pada zaman kita, awam gila babi sungguh, awam sungguh-sungguh kan. Begitu. Bila lah orang panggil Syekh Muhammad Fadali ni tahu kata ajzihi, lemahnya talib, an ayyata ammala, daripada oleh bahawa memperhati dengan halusi talib tadi tu fil ibarati su'bati, pada segala ibarat-ibarat yang payah. Fa'ata, maka mendatanglah oleh musannif bidalili, dengan dalil, bijani bil madlul, berdepek dengan madlul. Tu kerana tu musannif buat mari dalil tu berdepek dengan madlul. Tu kenapa? Kerana musannif tahu kata bahawasanya talib pada zaman tu lemah nak memperhati dengan halusi ibarat-ibarat yang su'bah, yang payah. Wazada, menambahlah ia musannif itu fit tawdihi, pada penerangan, pada kenyataan. Supaya apa? Liyatawassala, supaya sampailah hadzal talibu, oleh ini penuntut ilmu, wa amsaluhu, dan oleh seumpamanya talib, ila fahmi ilmi tauhidi, kepada faham bagi ilmu tauhid. Tu jadi kalau lah orang panggil setara ni Syekh Muhammad Fadali tulis gitu mo, wak mari dalil tepi madlu lagi. Pas dalil dia tu panjang, tak serupa dengan dalil Syekh Sanusi. Nak awi kita orang hak lemah kusur ilmu ni. Kusurul fahmi fi apa ta'ammuli ibaratis su'bah ni, tak payah lagi ada arah, habis kira-kira lah. Habis kira-kira. Tujuan Syekhnya supaya apa? Liyatawassala, supaya sampailah hadzal talibu, oleh ini pelajar ilmu, penuntut ilmu, wa amsaluhu, dan oleh seumpamanya talib, ila fahmi ilmi tauhidi, kepada faham ilmu tauhid. Kalau gitu katanya murid dia Syekh Ibrahim Baijuri, Syekhul Azhar, fajazahullahu, maka membalahlah akan dia, akan musannif itu guru dia sendiri, Allahu, oleh Allah, anna, daripada kami, khairan, akan kebaikan. Itu. Ini sebagai terima kasih pada Tuk Guru. Tu kan mentah kata ya aling tak ada apa Tuk Guru. Saya buat tepi lah, mungkin lebih pada Tuk Guru lagi. Dah. Diminta ke Allah Ta'ala tu balas baik kepada guru dia. Kenapa? Kerana bagi tu penulisan yang menyampaikan orang menuntut ilmu yang lemah nak faham ibarat-ibarat yang susah, supaya sampai kepada faham ilmu tauhid. Habis. Qauluhu qaulul musannifi hadzal talibi.
tu. Kenapa kau aku tu tak serupa dengan Imam Sanusi? Kerana pengetahuanku, kerana aku tahu dengan lemahnya faham ini penuntut talik, hazat talik. Kalau gitu Syekh Ibrahim Bajuri kritik sikitlah. Kanal awfaq, adalah yang terlebih muafakat, dia kata. Bima dengan ibarat, ma tu barang kena ke ibarat. Sabaqah yang telah lalu, ayakula bahawa berkata oleh musannif hadza saila. Tu ni. Dia kata hadza saila tu, ya ayakula hadza as-saila. Gitu. Ayakula bahawa berkata oleh musannif hadza ay talik ni as-saila ialah sail. Tu kenapa? Karena dulunya musannif kata kena dulu. Musannif kata dulu bukan qad talaba minni. Betul. Dulu musannif tak kata qad talaba minni ba'dul ikhwani, tapi Syekh Muhammad Fadali musannif kata qad sa'alani ba'dul ikhwani. Dah. Jadi kalau kira hak lebih muafakat ibarat dulunya, musannif patut dia kata li ilmi bi kusuri hadza sa'il. Itu. Kenapa? Karena sa'alani telah meminta akan aku dengan makna sa'il. Sa'il dengan meminta. Bukan telah menuntuti akan aku talik itu tak. Bukan qad talaba minni, sungguhnya telah menuntuti akan aku. Kalau kata talaba barulah hadza talik. Kalau kata sa'alani, kalau gitu sa'il, itu lebih awfaq. Kalau gitu kalau gitu ini nak kritik tu guru kan. Syekh Ibrahim Bajuri ni biadab ke mana nak ni. Tidak beradab kan. Tak. Wal amru, dan bermula khija'e fi zalika, pada demikian itu sahlun, mudah je. Kenapa? Li'annal makna wahidu, karena bahawasanya makna sa'il, makna talik tu sama ya. Wahid tu hak telah ya. Hak sama je. Gitu seduk balah lah. Nah, jadi sebelum orang kritik biar aku ayat lalu dah. Ni. Sebelum ada orang lain kritik tu guru aku jawab lalu dah. Benda lagu tu nak kritik, benda mudah itu. Nah, kenapa benda mudah? Nak kata sa'il boleh, nak kata talik boleh, apa? Sama pada makna. Tak ada apa sekali. Tak ada kritik untuk guru aku. Klik situ juga tu habis. Kalau gitu faja'at bihamdillahi ta'ala risalatun mufidatun. Maka telah datanglah ia risalah, maka telah datanglah, maka telah siaplah gitu. Maka telah datang ini, maka telah siaplah dengan kepujian Allah Ta'ala, bukan dengan quwwah bihauli wa quwwati. Datang apa? Siap apa? Risalatun tufa'i bagi ja'at, oleh satu risalah mufidatun yang memberi faedah. Tu tengok qaulul musannifi faja'at ilah ai fatahaqqaqa, maka tahaqqaqa apa? Ceraklah. Wasabatat, sabitlah. Mana siaplah. Mana gitu. Faja'at, maka siaplah, ceraklah, jadilah. Boleh buhlah ke? Fatahaqqaqat wasabatat, maka jadilah, siaplah. Hala kauniha, hal keadaannya risalah, mutalabbisan, berspakailah ia risalah, bihamdillahi ta'ala, dengan kepujian Allah Ta'ala, ai bisana'i 'alallahi, dengan puji di atas nikmat Allah Ta'ala. Datang apa? Siap apa? Jadi apa? Risalatun ilah, oleh satu risalah. Ini nak cerita katanya risalah ni jadi dengan kepujian Allah. Itu orang panggil sifat tawaduk musannif ni. Tu bukan kata siaplah. Dengan apa siap? Dengan ilmu kau lah ni. Dengan hebat kau, kan aku ni orang lain. Bukan. Ni orang panggil khisalun mahmudah, budi pekerti yang terpuji yang patut kita orang mengaji agama ni kena tiru. Apa?
Apa saja kita boleh buat kerja, mengajar ke muzakarah ke baca kitab ke tulis kitab ke apa saja, itu semua bihamdillah, dengan kepujian Allah Taala. Barulah tidak ada dalam hati kita tu sifat-sifat mazmumah. Qauluhu qaulul musannifi mufidatun, yang memberi faedah. Tu apa? Mufidatun ni ambil daripada mana asalnya? Ma'khuzatun atau mustaqqatun. Diistiqaqkan mufidatun ni min afada. Daripada PM artinya afada. Afada yufidu ifadatan. Mufidan. Apa makna? Ay hassalal faidata, menghasilkan akan faedah. Tu makna mufidatun, ay hassalal faidata, menghasilkan akan faedah. Mana risalah ni, risalah mufidatun apa? Risalah yang kalau kita mengaji hasil faedah. Dapat faedah. Bukan tak ada faedah dah. Dan mana kata tak ada faedah duk mengaji buat gapo kata. Kita nak berjuang Islam ni, kita nak ada ni. Kita nak cara hukum Islam hudud hak besar ni. Nak mengaji sifat 20 lagi. Hai jangan ni, risalatun mufidatun. Apa? Hassalal faidata. Nah, risalah yang menghasilkan akan faedah. Tu. Ada orang dalam surah yang kata apa duk mengaji syok apa? Tu rukun syarak sah bata wajib sunat harus makruh. Nah, kaedah tu kaedah ni. Tu mengaji usuluddin tauhid tak habis-habis, sifat wujud kita bakar duk bila tullah ya kata. Orang boleh mengetah negara dia duk bila sifat wujud kita bakar kita tak faedah ya. Ada cakap gitu. Ayat ke dia dak. Musannif kata sendiri risalatul mufidatun. Risalah hasalal faidata. Risalah yang menghasilkan faedah. Tiba-tiba mu kata tak ada faedah, tak ada faedah mana? Ni hasalal faidata. Wahia, dan bermula ia faedah ni gapo faedah? Faedah ni gapo? Tu. Faedah wahia, dan bermula ia faedah fil lughati. Pada segi bahasanya, dari segi lurahnya. Ma hassal tahu, barang yang menghasillah oleh engkau hu akan dia ma. Apa barang tadi itu? Mu menghasilkan akan barang akan perkara, bayan pada kata ma. Min ilmin, daripada ilmu ke, au malin atau harta ke, au ghairihima atau lain daripada keduanya, daripada ilmu dan harta. Mana misal lain daripada keduanya? Kal jahi, seperti pangkat, seperti kemegahan pangkat. Nah, itu dia panggil faedah dari segi bahasa ke apa? Mu usaha nak dapat ilmu, faedah. Mu usaha nak menghasilkan harta, faedah tu. Mu usaha nak dapat pangkat, itu faedah. Tu ke hulu ke hilir. Nah, undilah saya itu ni. Nah, saya berjanji. Nah, akan menunaikan janji-janji ya, yang selama ini saya tidak tepati. Nah, selepas saya menang ini, insya-Allah saya akan mencapatikan janji ini. Undilah saya tuan-tuan. Tu. Tujuan apa tu? Nak dapat jah, nak pakai pangkat. Faedah lah. Faedah dari segi bahasa tu faedah. Tu tengok. Faktisaru tafriq ni. Tu. Kalau gitunya faktisaru, maka memperingkaslah oleh ulama. Faktisaru man, maka memperingkaslah oleh mereka. Yani ulama, man tu kena pada ulama. Faktisaru man, maka memperingkaslah oleh mereka, yakni ulama. Iktasara. Tu. Faktisaru maniktasara alal ilmi wal mali, maka memperingkahlah oleh mereka, yakni ulama, yang memperingkahkan faedah ni gitu. Maniktasara, mereka yang memperingkahlah iaman tu. Tu akan faedah tu alal ilmi wal mali, di atas ilmu dengan harta. Kerana apa? Li syarafihima, kerana mulia kedua-duanya ilmu dengan harta. Maka ulama bila mengatakan faedah,
ulama menentukan dengan ilmu dengan harta, tidak dengan pangkat. Kenapa? Karena mulianya ilmu dengan harta. Adapun pangkat tu bukan mulia. Mas'ul, akan dipertanggungjawab. Tu sebanyak mana rakyat dia tu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatihi. Sebanyak mana rakyat hak dia pimpin, maka sebanyak itulah dia akan dipertanggungjawab. Ramah. Jadi kalau ilmu tanggungjawab dia ngajar dengan amal. Kalau harta, apa sumber pendapatan, kemudian perbelanjaannya ke mana? Itu. Halal ke haram, sumber dapat halal ke haram. Tasarruf harta tu, guna harta tu, belanja harta tu. Itu je. Tapi kalau pangkat pemimpin, siap. Itu ditanya ke seko-seko, panggil apa hak dia pimpin. Maka kerana tu ulama bila sebut kata faedah, mereka menentukan di atas ilmu dengan harta. Kerana apa? Li syarafihima, kerana mulia kedua-duanya ilmu dengan harta. Habis situ. Wa fil urfi, atau kata fil lughati. Pasal sepepak baru wahya dan bermula ia faidatun ni. Faedah ni fil urfi, pada uruhnya ialah apa makna? Al maslahatul murattibatu 'alal fi'li min haitsu hiya samaratuhu wa natijatuhu. Itu dia panggil faedah dari segi uruh. Faedah dari segi uruhnya apa makna? Faedah ni ialah al-maslahatu, kebaikan. Al-mutarattibatu, yang dipelaturkan, yang diaturkan, yang disusunkan. Alal fi'li, di atas perbuat. Min haitsu, daripada sekira-kira. Ini kait. Min haitsu taqi dia panggil ni. Min haitsu, daripada sekira-kira apa? Ia maslahat tu samaratuhu, ialah kesannya atau buahnya fi'li, wa natijatuhu, dan natijah fi'il, natijah perbuatan. Tu buahnya buah perbuatan dan natijah perbuatan. Itu dia panggil faedah dari segi uruf. Jadi faedah dari segi uruf ialah kebaikan yang diaturkan di atas perbuatan daripada sekira-kira ialah kebaikan itu buah bagi perbuatan dan natijahnya perbuatan. Gitu dah. Nampak tak? Itu orang panggil faedah. Kalau gitu wa kharaja bihadzal haisiyati, dan keluarlah dengan ini haisiyati taqi tadi tu. Taqi kait dengan haisiyah tu apa tak ada tujuan tu, sebab tu ada min haisu tu. Nak keluar ke gapo? Al ghayatu, oleh ghayah, wal gharadu, oleh gharak, wal illatul ba'itsatu, dan oleh illat yang membangkitkan. Tu. Jadi faedah tu bukan ghayah, bukan gharak, bukan illah. Tapi apa? Kemaslahatan orang panggil ghayah, gharak, illah, ba'is tu ada bersangkutan dengan faedah. Tengok dah. Sebab tu dia awak mari takyid dengan samaratuhu wa natijatuhu. Sebab tu kata wa kharaja bihadzal haisiyati, dan keluarlah dengan ini kait haisiyah. Kalau tak kait tu takut dia kata kalau gitu macam gharak lah, samalah faedah dengan gharak ni, samalah faedah dengan illatul ba'itsah, samalah orang panggil faedah dengan ghayah. Maka kerana tu awak mari takyid haisiyah tadi tu. Keluar dengan kait haisiyah tu al ghayatu, oleh ghayah. Ghayah tu orang panggil tujuan. Itu mana ghayah. Tujuan. Itu dia panggil ghayah. Nanti ni. Ghayatu, tujuan. Wal gharatu, gharak. Gharak ni tujuan juga. Wal illatul ba'itsatu, dan alasan yang membangkitkan. Illat ba'its dia panggil.
Tu tujuan yang membangkitkan dia buat apa itu ini tu buat apa. Itu orang panggil illatul ba'isah. Tengok lagu mana? Tafriq pada kata kharaja. Fa innal ghayata, kerana bahawasa, maka bahawasanya ghayah ni ialah ghayah tilkal maslahatu, ialah demikian itu maslahat kebaikan juga, tapi i'tibatilik beza. Mana? Min haitsu innaha, daripada sekira-kira bahawasanya maslahat kebaikan itu fi tarafil fi'li, pada hujung perbuatan. Faham tak? Jadi kebaikan hak dapat di hujung perbuatan itu dipanggil ghayah. Tu maslahat juga. Nah, kebaikan juga. Jadi kalau itu faedah tak? Bukan faedah. Lepas tu yang panggil apa? Ghayah. Apa panggil ghayah? Sebab iktibar kepada kebaikan itu di hujung perbuatan. Kita buat hujungnya dapat apa? Dapat air contoh. Tu tujuan ghayah. Iktibar orang panggil fi tarafil fi'li, iktibar tilik pada hujung perbuatan. Maslahat tu tidak dipanggil faedah, tapi dipanggil ghayah. Wal gharada, dan bermula gharak pula. Toh pada kata ghayata, ai fa innal gharada, maka bahawasanya gharak tujuan tu huwa ialah gharat, ialah maslahat tu juga. Maslahat tu juga, kebaikan tu juga. Tapi daripada pihak mana? Min haitsu, ditilik daripada sekira-kira innaha, bahawasanya maslahat tu, kebaikan itu matlubatun lil fa'ili bil fi'li, benda yang dituntut bagi orang yang memperbuat dengan perbuatan tadi. Perak. Tu gini anak wina nampak mudah. Gini, kita nak gali telaga, nampak tak? Bapa tujuan kita nak gali telaga apa? Nak air. Maka air itu dikatakan faedah. Faedah bagi kita dapat bila kita gali telaga. Kenapa kita kata air itu bagi faedah? Karena air itu maslahat kebaikan yang dipelaturkan, yang diaturkan, yang disusunkan di atas perbuatan. Tapi daripada sekira-kira ia kebaikan itu, air itu ialah buahnya perbuatan dan natijahnya perbuatan. Itu dipanggil faedah. Jadi kalau orang lalu, faedah apa kat menurut gali lubang ni? Nak air apa? Kita jawab gitu betul tak? Kemudiannya ditilik orang panggil apa? Hujung bagi perbuatan kita duk cakur ni. Pak, hujung sikit lagi. Pak, cuf, macam ubi air. Itu dipanggil apa? Ghayah. Nampak tak? Fi tarfil fi'li. Air tadi itu maslahat tu. Nampak tak? Jadi pak tu ubi air. Orang panggil ghayah. Hujung perbuatan. Ini ghayah. Sehabis-habis hujung perbuatan dia dah. Kemudian ketika tengah dia duduk gali tadi kan? Bapa tu duduk gali, gedegungan. Kalau orang tanya, apa yang mau duduk gali? Tak dapat lagi air itu. Nampak tak? Ada orang panggil dalam hati dia, benda hak dia tuntut, kebaikan hak dia tuntut, apa? Air. Nampak tak? Jadi air itu maslahat yang dituntut oleh seorang yang perbuat dengan perbuatan tadi. Maka i'tibar tilik pada segitu dipanggil gharak. Apa mak nampak duk gali tak siap-siap lagi tu. Apa tujuan? Nak cari air tu. Tu. Nah. Hujung sekali perbuatan tu air, ghayah. Tengah-tengah duk gali tu, apa duk gedung-gedung. Tu orang panggil gharak. Nampak tak? I'tibar tilik je lah panggil lain-lain. Tu. Wala illatal ba'itsata, atau apa kata ghayata lagi. Fa innal illatal ba'itsata, maka bahawasanya alasan yang membangkitkan, ialah alasan yang membangkit itu, ialah maslahat juga. Sama. Kena ke maslahat tu juga. Kena kepada kebaikan tu juga. Tapi daripada pihak mana? I'tibar tilik beza. Min haitsu, daripada sekira-kira innaha, bahawasanya maslahat kebaikan tu ba'itsatun, ialah sesuatu yang membangkitkan lil fa'ili, bagi seorang yang berbuat, alal iqdami, di atas mendahulukan, alal fi'li, di atas perbuatan. Apa tak?
Nampak duk gi gua nampak lorak molek mamak tu ngacaku ngacok gapo nak gimana tu. Tak ada nak minum air kedai kopi tu. Nak pergi kali Telaga tu. Tengok. Mari dulu mak minum air. Hati dia. Tu. Orang panggil apa? Air hok dia nak lah hati dia tu. Sesuatu yang membangkitkan. Tu orang panggil. Innaha bahawasanya air. Tu. Maslahat tu kebaikan tu air tu lah. Tak? Ba'isatun yang membangkitkan, yang mengejutkan, yang mengangkatkan, yang membangkitkan lil fa'ili bagi mamak tadi duk pikul cakar tu, alal ikdami di atas mendahulukan, alal fi'li di atas perbuatan. Orang ajak minum air kata nanti lu kawan dari kerja. Nampak tak? Bapa tu air yang menuntuti dia supaya dia tu mendahulukan perbuatan menggali tanah, menggali telaga supaya dapat maslahat iaitu air. Tilik daripada segitu maslahat tu dipanggil illatul ba'ithah. Tilik dari segi hujung jatuh perbuatan tersebut dipanggil ghayah. Tilik dari segi orang panggil apa? Tu maslahat tu benda hak dituntut oleh seorang tengah duk buat, maka dipanggil gharat. Gitu dah. Jadi kena ke maslahat tu belaka. Faedah pun kena ke maslahat, gharat pun kena ke maslahat, ghayah pun kena ke maslahat, illatul ba'ithah pun kena kepada maslahat. Tapi iktibar tilik tu lain-lain, maka tubik nama natijah lain-lain. Tilik pada kebaikan hak diaturkan di atas perbuatan dari segi ke orang panggil kebaikan tu ialah buah perbuatan dan natijah bagi perbuatan dikatakan faedah. Tilik orang panggil kebaikan tersebut daripada sekira-kira hujung sekali bagi perbuatan tersebut. Hujung dah. Kong tu kat apa tu bi air dipanggil ghayah. Tilik orang panggil kebaikan tu sebagai benda hak ditutup bagi seorang yang berbuat dengan perbuatan tu dipanggil gharat. Tilik daripada pihak kebaikan tu ialah sesuatu yang menekankan di atas pa'i pembuat, mendahulukan di atas perbuatan dia tu dipanggil illatul ba'ithah. Kalau gitu dia kata fala arba'atu, maka bermula 4 nama tadi mana? Faedah, ghayah, ghara, illatul ba'ithah tu 4. Muttahidatun bizati, bersatu makna pada zat. Mana bersatu pada zat kena ke benda tu lah. Mana maslahat tu? Maslahat tu boleh panggil faedah, maslahat tu boleh panggil ghayah, maslahat tu boleh panggil gharat, maslahat tu boleh panggil illatul ba'ithah. Tapi berapa beza-beza nama? Dah kalau kena ke maslahat belaka, apa tak panggil faedah belaka, atau gharat belaka, atau ghayah belaka, atau illatul ba'ithah belaka. Pas beza nama sebab apa? Mukhtalifatun bil i'tibari, bersalah-salahan dengan iktibar tilik. Iktibar tilik tu berlain-lainan, maka kerana itulah tubik nama lain-lain. Faham tak? Faham deh? Tu iktibar tilik orang panggil nama lain-lain, maka kerana itulah iktibar tilik lain-lain, tubik nama lain-lain. Tapi semua pak-pak tu kena kepada maslahat hak tu lah. Kena kepada maslahat hak tu. Hak tu lah maslahat. Faedah kena maslahat tu juga. Ghayah kena ke maslahat tu juga. Gharat kena ke maslahat juga. Illatul ba'ithah kena ke maslahat juga. Tapi iktibar tilik apa? Maslahat tu ialah yang dipelatukan di atas perbuatan daripada sekira-kira buahnya dan natijahnya perbuatan bagi faedah. Tilik kata hujung jatuh bagi perbuatan bagi ghayah. Tilik kepada benda hak ditutup tengah dok buat dipanggil gharat. Tilik kepada bahawasanya ia sebagai benda hak ditekankan di atas orang yang memperbuat, mendahulukan perbuatan dia dipanggil illatul ba'ithah. Lagu tu dah. Di situ. Lakin sungguh kata lagu tu ni istidrak pada kata muttahidatun bizati. Mukhtalifatun bin'tibari. Lakin akan tetapinya al-awwalani yang awal mula-mula, yang dua awal mula-mula gitu Mana faedah dengan ghayah tu? Itu mana? Al-awwalani yang awal dua mula-mula. Mana faidatun wa ghayatun tadi? Faedah dengan ghayah tu
a'ammu minal akhiraini mutlaqan, ialah terlebih umum daripada dua yang akhir secara itlaq. Tu jadi faedah dengan ghayah tu lebih umum daripada gharak dan illatul ba'isah secara itlaq. Kerana apa? Ilat pada kata a'ammu. Panggil umum khusus mutlak lah, faham tak? Jadi faedah dengan ghayah tu banding nisbah dengan gharak dan illatul ba'isah, dia panggil umumun wa khususun mutlaqun, gitu. Linfiradi, kerana terasing. Linfiradi makna ketunggalan lah, awalaini, terasing lah yang awal mula-mula. Faedah dengan ghayah tu bima, dengan barang huwa yang bermula ia matu fi tarafil fi'li, pada hujung bagi perbuatan, walaisa matluban, dan tidak pada wawul hal, padahal tidak adalah fi'il itu ialah matlub, bukan fi'il tu benda hak ditutup, hak ditutup yang apa? No, maslahat tu. Wala ba'ithan, bukanlah fi'il tu ialah perkara yang bangkit, hak dibangkit ke apa? No, maslahat tu. Tu tengok. Bandingannya mana? Kakanzin, seperti kanzin, seperti apa? Peti harta itulah, peti harta korun, kanzin, kanzun, perbendaharaan apa panggil. Inni kanzan makhfiyan. Hadis maudha Allah kakanzin, seperti perbendaharaan, wujida, didapatkan dia, ba'da hafrin bi'rin, ba'da hafri bi'rin, kamarian, daripada digalikan telaga. Bi'rin itu makna telaga. Kemudian daripada digalikan telaga air ni, digalikan tanah tu, maka didapatkan perbendahara. Itu habis itu. Kemudian kita sambung pula semula, wa qauluhu qaulul musannifi wali takriri ma fiha mujidatun. Mujidatun tu muta'allaq bagi litakriri. Litakriri itu ta'alluq pada kata mujidatun belakang. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.